Selamat pagi dan salam sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang berada di ruangan pembentangan Sri Jati 2, selamat datang ke pembentangan sesi selari 4, Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KONPI 3 2023. Pada pagi ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 2 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Khairunisa Akmal binti Abdul Aziz dari Kolej Matrikulasi Kedah dan Muhammad Fadzil bin Muhammad Saleh dari IPGK Darul Aman Bandar Darul Aman, Kedah. Hadirin sekalian, pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Dr. Azrai bin Azmi dari IPG Kampus Pendidikan Teknik Kompleks Pendidikan Nilai dan Dr. Syukur bin Beram dari Kolej Matrikulasi Perak. Para pembentang dan hadirin yang sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin yang sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menaakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Khairunisa Akmal binti Abdul Aziz dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk Pembelajaran Berasaskan Permainan secara dalam talian untuk meningkatkan kemahiran menulis kod atau cara bagi subtopik array. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Khairunisa Akmal binti Abdul Aziz, mewakili Kolej Matrikulasi Kedah, akan berkongsi mengenai penyelidikan yang telah dilakukan oleh kumpulan kami, iaitu pembelajaran berasaskan permainan secara dalam talian untuk meningkatkan kemahiran menulis kod atau cara bagi subtopik array. Untuk makluman semua penonton dan juga juri, subtopik array ini adalah berkaitan dengan subjek sains komputer. Okey, sebagai pendahuluan, topik pengaturcaraan selalunya dia telah menjadi satu masalah, saya boleh katakan sebagai satu masalah besar untuk pelajar yang mengambil subjek sains komputer kerana dia tidak mampu untuk mendapat skor yang tinggi dalam peperiksaan semester bagi program matrikulasi. Untuk makluman semua, PSPM adalah satu langkah terakhir untuk para pelajar menempah tempat ke universiti awam yang terpilih. Jadi di sini sebagai pengkaji, saya dan juga kumpulan saya berusaha untuk mencari satu jalan penyelesaian untuk membantu pelajar to conquer subtopik ini, subtopik array ini. Subtopik array ni dia ada kaitan pula dengan subtopik struktur kawalan pengulangan ataupun selalunya kita sebut repetition control structure. You kena faham dulu struktur kawalan pengulangan, baru you boleh buat array. Jika tidak, you akan menghadapi masalah. Jadi kita cubalah untuk membantu. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar, definitely dia salah nak tulis kod atau cara, ataupun dalam bahasa simpelnya kita panggil dia coding, program. Dia nak buat coding.
so that sesuatu perkara tu, sesuatu proses tu dapat dia punya final output. Jadi sebagai pengkaji, saya dan juga kumpulan saya telah berfikir, reflect apa kesalahan ataupun kekurangan dari pihak kami. Jadi kami berfikir, mungkin dengan pelajar zaman sekarang, dia perlu something yang permainan. Dia tak mau tulis-tulis. Jadi kami ingin membantu pelajar menulis kod atau cara dengan teknik dan kaedah yang betul serta dapat membantu mereka menjawab soalan tugasan bertulis dan soalan PSPM. Itu main fokus sebagai pengkaji. Jadi kita telah membuat analisis lah sebagai pengkaji, apa masalah selain daripada yang kita cuba reflect diri. Kita juga tengok daripada segi pengetahuan, sikap dan tingkah laku pelajar. Untuk pengetahuan, dia memang tak dapat faham pun struktur dan sintek. Sintek ni adalah satu tata cara penulisan. You kena faham dan you kena buat dengan tepat tata cara tersebut. Seolah-olah macam you nak buat ujian amali kimia contohnya. You silap You silap mencampur bahan-bahan kimia, jadi salahlah. Sama juga macam saya punya sintek. Okey, dan kita tegaskan di sini pengetahuan untuk pelajar dia tidak dapat menguasai konsep struktur kawalan pengulangan. Dan definitely sikap dan tingkah laku pelajar sangat memainkan peranan, tapi kita boleh settle. Okay. Dan untuk pelajar kita membuat tinjauan awal, temu bual, tanya apa masalah yang hadapi dan seperti yang dipaparkan, ini adalah jawapan pelajar. Fokus kajian, seperti yang saya nyatakan di awal pembentangan saya, kita berusaha untuk mencari penyelesaian kepada masalah pelajar yang kurang mahir dalam menulis kod atau cara. Dan juga confirm, definitely kita nak bantu dia untuk dapat markah yang tinggi dan mendapat A dalam dia punya PSPM. Objektif untuk menambah baik amalan PDPC pengkaji bagi meningkatkan kemahiran menulis kod atau cara bagi subtopik array dengan menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan. Ini yang kumpulan saya cuba menggunakan supaya dapat membantu pelajar. Ingat, niat dia adalah untuk membantu pelajar mendapat A. Penting. Okay. Kumpulan sasaran adalah pelajar dari kelas F1T1, aliran sains fizikal, semester 2 yang lalu. Okay. Kenapa kita memilih kelas ini sebagai kumpulan sasaran yang mempunyai pelajar ataupun responden seramai 29 orang? Kerana kebanyakan mereka dia tidak mempunyai latar belakang akademik dan pengalaman untuk menulis kod atau cara. Dan juga dia tak ambil subjek ASK. Kiranya dia datang dengan kosong, mungkin terlalu rendah untuk saya meletakkan taraf pelajar saya, tetapi sedikit je dia punya ilmu. Dia masuk kuliah, dapat sikit, dia masuk tutor. Okey. Lepas tu, sekarang nak membantu, jadi kita kena plan, kita kena ada perancangan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data awal, kita buat pemerhatian dan temu bual. Ingat tadi saya kata kami reflect balik diri, tengok student dan temu bual tu yang saya paparkan. Mereka telah menjawab, tak faham lah miss, susah lah, apa benda tu semua, tu temu bual. Jadi, pelaksanaan tindakan kita buat dalam tutorial. Tutorial bagi subjek sains komputer ada 2 jam. Jadi jam yang pertama, kumpulan kami fokuskan kepada yang kita panggil body of the main method. Body of the main method ni adalah yang melibatkan, yang tadi saya kata melibatkan struktur kawalan pengulangan. Repetition control structure. Jadi di sinilah pentingnya body ni untuk dia faham. Dia faham, kalau dia boleh buat, dia akan settle untuk subtopic array. Jadi kita guna susun suai gambar berasaskan permainan. Jam yang kedua, kita minta dia buat satu program yang lengkap melibatkan penggunaan array. Saya akan tunjuk video penggunaan teknik
IAP kumpulan saya. RM Puzzle. Okey. Di sini pelajar boleh memilih difficulty level. Semua kita bagi kepada pelajar, dia boleh pilih. Dia nak yang medium, dia nak yang hard. So kalau medium tu dia punya small pieces tu sikit lah. Kalau yang easy lagi sikit. Kiranya kalau yang hard lagi banyak. Okey. Di samping itu juga dia ada button preview. Sini. So dia dapat dah sedikit idea, oh macam ni. Gitu. And then dia juga boleh minta untuk arrange. Arrange tu dia susun sedikit untuk membantu. Basically teknik IAP yang dilaksanakan oleh kumpulan saya ni memang berdasarkan pelajar yang menggunakan. Tetapi kita tak biar dia guna seorang-seorang, nanti dia tak buat. Jadi kita suruh dia buat waktu tutorial. Bila yang jam pelaksanaan tadi tu? Jam pertama dengan jam yang kedua. Tengok dia ada attempt. Maksudnya dia boleh tengok. Okay. Ataupun kalau dia tak berpuas hati, dia boleh restart. Kesimpulan yang saya nak katakan, saya punya teknik IAP ni, pelajar boleh kontrol, pelajar boleh buat, dia mesti boleh dapat A. Dah dapat A pun. Lepas tu pemerhatian. Dah buat intervensi tu kenalah ada pemerhatian. Jadi pemerhatian tu saya tengok daripada segi sikap, ya pelajar berminat. Sebab dia boleh play, dia dah nampak, oh macam ni susun. Kalau susun macam ni, oh tak jadi. Kenapa tak jadi? Kita terangkan bersama. Dan definitely ada kawan-kawan yang dah mahir, dia akan tolong. Okey. Dan selain pada pemerhatian, ingat tadi pelajar saya mesti kena dapat A. Jadi part of the nak dapat A tu dia ada tugasan bertulis. Jadi saya tengoklah daripada hasil tugasan bertulis pelajar tu, seramai 25 orang pelajar telah mendapat markah penuh, iaitu sebanyak 30 markah. Tadi ada 29, 25 dapat 30 markah tu pada saya dah cukup menarik. Dan juga saya telah membuat, kumpulan kami telah membuat soal selidik dengan menggunakan Google Form dan kita analisis, ya pelajar menjawab bersetuju. Teknik IAP ni sangat membantulah untuk dia menulis kod atau cara. Okay. Refleksi. Sebagai pengkaji, saya dan juga kumpulan saya sangat berpuas hatilah dengan teknik ni kerana dia telah dibuktikan pun. Alhamdulillah sewaktu peperiksaan semester 2 tu ramai mendapat A. Kita punya min lebih daripada min bahagian. Confirm. Dan topik ni ada banyak soalan dalam tu. Jadi memberi semangat dan keyakinan kepada saya. Dan untuk pelajar, bila dia boleh jawab, dia pun suka hati. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembentangan, tahniah. Cuma bila selepas dibentang tu, saya rasa lebih wajar kalau aktiviti yang dibuat tu dia masuk inovasi, kan? Sebab saya nampak inovasi itu membantu meningkatkan minat pelajar untuk menguasai topik yang kita bagi, kan? Tapi it's okay, masuk dalam kajian tindakan ni mungkin langkah awal. Cuma saya tak nampak dari segi model yang diguna pakai dalam kajian tindakan ini, satu. Dan yang keduanya, macam yang saya katakan semalam lah, kita tak nampak kitaran itu. So adakah dengan one shot, kalau kata kajian asas, mungkin kita ada sekali treatment terus settle, kan? Tetapi bila kajian tindakan ni, by right kita akan nampak dia ada flow, ada penambahbaikan. Sebab kita yang penting dalam kajian tindakan ini adalah penambahbaikan berterusan kepada amalan PDPC yang kita buat dalam kelas. Yang itu mungkin ada sedikit lag lah yang saya nampak. Itu komen saya lah. Dia bukan soalan, komen saja. Okay, terima kasih. Terima kasih, kita ambil maklum. Nanti kita bagi dapat A ramai lagi.
Okey, tahniah Puan. Saya tak ada soalan. Memang saya takkan bagi soalan. Okey, cuma saya rasa saya perlu bagi kredit kerana penulisan yang baik bagi saya adalah apabila kita dapat, kalau kajian asas tu kita dapat untuk mensinkroniskan dengan izin di antara objektif dan juga penyataan masalah. Dalam refleksi ini, saya rasa Puan sangat sinkronis di antara reflect diri sendiri, kemudian objektifnya adalah untuk memperbaiki penyampaian, pengajaran, dan di mana refleksi pun tertulis wujudnya masalah penyampaian kurang berkesan. Walau bagaimanapun, alangkah lebih baik kalau dinyatakan apa faktor yang kurang berkesan itu untuk kita perbaiki yang kurang berkesan itu, bukan sekadar menyatakan kurang berkesan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa memang tidak ada model. Saya cadangkan untuk memperbaiki, mungkin boleh letakkan model. Contoh model kajian tindakan Stringer 1999. Kemudian dia ada 3 stages, 3 fasa kan? 3 fasa ke 3 stages? Dia bagi 3 fasa step. Okey, melihat, berfikir, bertindak. Jadi bila pergi dekat perbincangan huraian tindakan dan juga pelaksanaan tu, kita boleh nampak fasa melihat apa tindakan, apa huraian. Lepas tu bila pergi fasa berfikir, apa tindakan, apa huraian. Saya rasa kat situ akan lebih jelas untuk kajian tindakan. Kerana ini satu, bila Puan buat macam tu, Puan akan nampak Puan tidak ada model. Tapi bila Puan tak buat macam tu, Puan tak perasan pun Puan tak ada model. Tidak ada model yang tu. Saya cadangkan kepada semua siapa yang buat kajian tindakan, pada bahagian huraian tindakan dan pelaksanaan tu, letak fasa-fasa. Lepas tu letak contohnya gelungan pertama, fasa 1 melihat. Apa tindakan melihat dan apa huraian setelah melihat. Kemudian fasa berfikir. Apa dia tindakan dalam fasa berfikir tu dan apa huraian kita yang kita nampak dalam fasa berfikir tu dan seterusnya. Itu adalah itulah kajian tindakan. Sorry saya kadang-kadang saya nampak saya macam banyak cakap, tapi sebenarnya saya tak pernah bagi soalan sebab saya bagi cadangan saja. Tak apa. Jadi saya rasa macam baru jelas kerana saya rasa ini adalah medan untuk kita perbaiki. Jadi kiranya pendapat juri yang saya tulis model WIN 1946 dalam laporan ni letak kat sini. Kena. Kena Jadi kalau boleh persembahkan tu macam ikut fasa tu lagi tepat daripada kita boleh hurai tapi tak jelas kan. Kalau kita letak dalam kotak, saya rasa kelekat. Lagi cun tak apa, tahun depan saya masuk. Good luck. Terima kasih. Ya, terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya dipersilakan pembentang yang kedua, Muhammad Fazil bin Muhammad Saleh dari IPGK Darul Aman Bandar Darul Aman Kedah dengan tajuk Pendigitalan Gallery Walk dengan aplikasi Jamboard dan Google Meet, Kursus Malaysia dan Hubungan Antarabangsa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Yang dimuliakan ahli panel, usi majlis, rakan-rakan pembentang dan juga para peserta. Okey, alhamdulillah pagi ini giliran saya bersama dengan kumpulan. Kami adalah gabungan 2 IPG iaitu Kampus Darul Aman yang terdiri daripada Dr. Nur Hazwani, Dr. Rusmawati, Dr. Sawari dan saya Muhammad Fazil dari IPJ Kampus Perlis. Okey, tajuk yang kami pilih dan telah diterima oleh pihak penganjur pada pagi ini ialah pendigitalan Gallery Walk dengan aplikasi Jamboard dan Google Meet dalam satu kursus sejarah iaitu Kursus Malaysia dan Hubungan Antarabangsa. Okey, secara ringkasnya lah pengenalan yang telah boleh kita nyatakan. Dunia kita telah mengalami satu perubahan yang besar apabila berlaku
virus yang tak disangka-sangka iaitu pandemik COVID. Dan ekoran daripada itu, kita semua telah berusaha untuk mencari satu kaedah ataupun alternatif bagaimana kita nak menyampaikan ilmu itu kepada pelajar. Itu pula diikuti pula dengan PKP yang telah diwartakan pada 18 Mac 2020 yang mana telah mempengaruhi keseluruhan kita punya kehidupan, dan dia tidak terkecuali dalam bidang pendidikan lah. Dan akhirnya kita beralih kepada pembelajaran secara fizikal dan kita beralih kepada pembelajaran secara dalam talian, dan ini tidak terkecuali kepada mana-mana pihak, semua orang terlibat. Okay? Dan kita pun di IPJ, kami pun di IPJ Kampus Perlis terlibat secara langsung sebab kita berinteraksi dengan para pelajar secara bersemuka awalnya. Kemudian apabila berlaku perkara ini, kita terpaksa beralih ke satu alternatif yang mana pada waktu itu masing-masing mencari apakah kaedah yang terbaik. Okay? Dan akhirnya kami memilih tajuk inilah untuk dipersembahkan pada pagi ini. Dan antara sebab yang kami pilih tajuk ini, kita dapati dalam kegairahan pendidik memberi input melalui online sama ada secara bersemuka. Kalau dalam istilah kami di IPG, kami akan guna dua term, iaitu kita namakan kaedah segerak dengan tak segerak. Segerak tu maknanya kita akan bersemuka melalui Google Meet. Di waktu yang sama, pelajar berada di sana di tempat mereka, kita berada di tempat kita. Itu segerak. Kemudian tidak segerak ialah kita hanya meletakkan tugasan di Google Meet dan di Google Classroom dan sebagainya. Pelajar akan melaksanakan tugasan tersebut tanpa pengawasan kita. Itu yang istilah yang kami di IPG gunalah, segerak dengan tidak segerak tu. Okey, CIN 2021 mengatakan walaupun pelaksanaan kuliah itu berlaku, tetapi lama-kelamaan dia menimbulkan kebosanan. Sebab apa pelajar bosan? Sebab dia hanya berlaku secara interaksi sahala saja. Yang mana kita sebagai pendidik, sebagai guru pada waktu itu hanya memberi kuliah di dalam kita punya Google Meet tu, dan pelajar hanya mendengar tanpa ada sebarang interaksi dua hala. Dan dikuatkan lagi dengan sejarah ni adalah satu kursus yang agak membosankan lah, kita boleh kata macam tu lah kan. Tapi dengan keadaan itu kami mengambil satu kaedah untuk membuat kajian berkaitan dengan bagaimana pendigitalan gallery walk ini dengan menggunakan kaedah Jamboard. Mungkinlah tuan-tuan pun dah mengetahui apa itu gallery walk. Kalau kita dalam interaksi bersemuka seperti ini, kita boleh melaksanakan gallery walk tu maknanya dalam satu kelas kita akan agihkan kepada beberapa kumpulan. Kemudian dan dalam kumpulan itu akan diberikan tugas-tugas yang tertentu dan mereka akan mendapatkan maklumat berkaitan dengan tugas tersebut dalam satu masa. Kemudian pelajar ini akan diberi kertas, majung ataupun manila card dan sebagainya. Akhirnya mereka akan melekatkan kertas tersebut di dinding-dinding yang telah kita sediakan. Okay, kemudian kumpulan-kumpulan ini mereka akan bergerak ke setiap stesen itu untuk melihat apakah input ataupun maklumat yang telah rakan mereka tulis, dan mereka akan bergeraklah. Dan pergerakan itu akan mengambil masa mungkin, dan setiap kumpulan akan bergerak ke setiap kumpulan dengan kawalan guru pada waktu itu. Okey, itu kalau bersemuka. Tetapi apa yang kami buat ialah kami tukar gallery walk itu dalam bentuk maya dengan menggunakan Jamboard. Jadi kita tukar kepada Jamboard tu. Jadi dalam Jamboard itulah pelajar akan bergaleri. Maknanya mereka akan melawat setiap slide yang telah rakan-rakan mereka buat itulah. Okey. Itu kita punya kaedah itulah. Jadi dalam usaha itu, ini adalah kita punya objektif kajian yang mana ada dua objektif kajian, dan soalan kajiannya bagaimana pelaksanaan PDP sepanjang kursus.
dan bagaimana kaedah dan aktiviti digunakan oleh guru semasa proses PDP itu dapat dijajarkan dengan kemenjadian murid mengikut elemen 6C pembelajaran bermakna NPDL. Ini pembelajaran bermakna NPDL. Pembelajaran bermakna ini di dalam IPGM kami telah menjenamakan baru dan dia telah menjadi anak kepada IPGM lah, yang kita panggil KPBB, Capacity Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Okey. Ini adalah kerangka teori yang kita guna, dan kita ambil kerangka teori ini daripada Michael Fullan. Ini memang bapa kepada pembelajaran bermakna lah ni. Okey, jadi mana ini kerangka teori yang kami guna, dan di sini ada 4 perkara: learning partnership, learning environment, pedagogy practices, pemanfaatan digital, dan ini adalah prosesnya yang akhirnya yang mana apabila berlaku student engagement dan juga proses ini, kita akan melihat kepada 6 karakter ini, iaitu 6 karakter ini ialah elemen 6C, kompetensi global 6C ini, yang mana kalau dalam PAK 21 kita ada 4 aja. Tapi dalam KPBB ataupun MPDL ini kita tambah 2C lagi, iaitu karakter dan juga citizenship. Kalau dalam tu kita akan ada critical thinking, creativity, communication dan juga collaboration. Ini adalah kerangka teori yang kami guna, kumpulan kami guna apabila kami membuat kajian inilah. Dan metodologinya biasa kajian kualitatif, dan kami buat kajian kes. Peserta kajian 12 orang, guru siswa dari SJHK 3023. Ini kaedah pelaksanaan, pelajar berada dalam kumpulan, setiap orang diberi satu pautan yang boleh diedit, pautan Jamboard tadi tu. Kemudian pelajar dipilih panel video putih lengkapkan tugasan. Ini adalah instrumen kajian. Kami melaksanakan soalan terbuka, Google Form 5 item, pemerhatian, analisis berbentuk tematik. Dapatan kajian. Yang pertama, bagaimana pelajar pembelajaran kursus sepanjang kursus. Kami masukkan dalam bentuk tema. Yang pertama ialah pemantapan isi kandungan. Ini adalah dapatan-dapatan yang kami telah namakan dan kami letakkan kod kepada setiap pelajar itulah. Yang pertama, pembelajaran kursus menambah pengetahuan. T11 kata konteks pengajaran kursus. Kami dapat membaca peta minda, mengukuhkan lagi pemahaman saya, meringkaskan topik pembelajaran, dapat mengecilkan skop. Semua ini kita rangkumkan dia sebagai pemantapan isi kandungan. Dan ini adalah dia punya sokongan. Dan dalam pemantapan kandungan itu juga kami melihat secara pemerhatian, yang ini adalah contoh-contoh slide Jamboard yang telah pelajar buat, yang mana pemantapan berlaku di dalam slide-slide tersebut. Daripada isi yang besar itu telah dikecilkan menjadi isi-isi, dan akhirnya rakan-rakan akan bergerak ke slide-slide ini dalam bentuk galeri. Dan mereka akan menggunakan dalam Jamboard itu ada satu tool sticky note, dan dia akan menggunakan sticky note itu untuk meletakkan komen kepada apa yang telah dihasilkan oleh rakan tersebut. Jadi ini adalah menunjukkan bukti bahawa mereka sedang melawat galeri rakan-rakan mereka secara maya tadi. Ini adalah dapatan kajian yang kedua. Bagaimana kaedah aktiviti yang digunakan oleh guru semasa proses dijajarkan dengan penjadian murid mengikut elemen 6C pembelajaran bermakna MPDL. Dan di sini kami pecahkan kepada 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pemikiran kritis dan kreatif. Inilah contoh dia. Ini seterusnya sikit. Kompetensi komunikasi berlaku di sini. Dan ini adalah kompetensi kolaboratif dan berlakunya di sini. Dan perbincangan. Dan ini adalah cadangan untuk kajian masa depan. Sekian, terima kasih. Kalau tuan-tuan nak lihat Jamboard, boleh scan barcode ni, insya-Allah jumpa. Assalamualaikum. Okey tuan, tahniah. Cuma saya ini saya buat disclaimer lah. Semua orang pun saya buat disclaimer. Disclaimer ni school of thought saya lah kan. Ini school of thought saya je tau.
fahaman saya, cuba kita tengok objektif kajian dan soalan kajian. Kalau saya fahaman saya mesti selari. Saya faham, saya tengok dapatan, bila kita tengok dapatan dekat slide ni, kita tengoklah menambah pengetahuan, konteks, okey, semua okey. So maksudnya betul lah akan menjadi murid lah. Cuma kalau lebih baik kan, kita tengok objektif pertama tu, dia clear cut, memahami pemahaman PDP, lepas tu soalan kajian, bagaimanakah pelaksanaan PDP. Saya rasa macam kalau kita membaca, orang membaca pun orang clear cut dah. Tapi yang second tu dia macam dia simpang siur sikit. Tapi bila kita baca betul-betul soalan kajian, kita nampak bagaimanakah kaedah dan aktiviti yang digunakan. Ini bukan indikator lagi, ini adalah macam something like, kalau AR tu intervensi lah yang digunakan oleh guru dijajarkan dengan kemenjadian murid. Rupanya yang kat belakang tu yang dikaji. Saya cadangkan kerana pemahaman saya, objektif dan soalan kajian adalah sejajar. Dia mesti sejajar. Mungkin meneroka, kita boleh dua-dua, meneroka impak pada guru siswa, bla 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 bla. Soalan kajian mungkin bagaimanakah impak kepada guru siswa setelah mengikuti. Satu cadangan. Ataupun kalau nak ambil yang belakang ni, kemenjadian murid. Jadi kita boleh letak meneroka kemenjadian murid mengikut elemen PDL, bermakna NPDL, ataupun jadi soalan kajian dia jadi bagaimanakah bentuk kemenjadian murid, bla 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 bla. Saya rasa macam tu. Dia akan jadi sejajar. Itu memang school of thought saya tahu. Saya tak pasti macam boleh rephrase. Sebab kalau kita tengok pun kajian-kajian, banyak dia akan sama. Sebab tu saya kata school of thought. Okey. Tahniah tuan. Baik, cuma rakan-rakan, slide sebelum tu tentang penyataan masalah untuk kajian asas. Saya nampak dekat situ ada satu masalah. Cuma mungkin dalam penulisan kita, saya mencadangkanlah sebagai rakan-rakan termasuk yang akan menonton ni. Cantiknya bila kita menulis penyataan masalah ni, kita bermula daripada the best scenario. Apakah yang sepatutnya, hasrat kementerian ke, apa yang kita nak. Kemudian apa masalah yang berlaku, so that we show the gap pada penyataan masalah. Lepas tu apa signifikan kalau masalah itu tidak ditangani. Dan kemudian apakah langkah yang boleh dilakukan. So dia sekurang-kurangnya ada 4, sebenarnya dia ada 7 lebih kurang step dalam satu perenggan bagi satu penyataan masalah. Jadi penyataan masalah tu akan clear, jelas sebenarnya kajian kita ni fokus nak kaji apa. Okay? So maksudnya kalau kata let's say PPPM menyatakan bahawa pembelajaran secara kolaboratif menggunakan digital, okay, itu adalah the ideal situation yang kita hasratkan. Namun kajian oleh Ching menyatakan bahawa pelajar bosan. That menampakkan realitinya ialah benda lain yang berlaku. So that we show the gap dengan jelas. Dan permasalahan ini kalau tak diatasi, akan menyebabkan kemerosotan dalam pencapaian pelajar. Ada support citation. So bila kita baca tu dia nampak jelas. Itu cadanganlah kepada semua rakan-rakan bila kita menulis kajian asas. Yang keduanya mungkin yang dalam penulisan kajian tuan ni, yang lain tu semua saya boleh terima, tak ada masalah, cantik. Cuma mungkin bila kita buat kajian asas ni, dalam rumusan tu kena nampakkan impact kepada theoretical, kepada practical. So kita mesti tulis hasilan daripada kajian kita ni, apakah impaknya kepada amalan, apa impak kepada teori and body of knowledge. Yang itu saya cadangkan untuk kita tambah baiklah. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang yang kedua dan para juri-juri atas cadangan yang diberikan sebentar tadi.